وإحسانه إلى يوم الدين. Hormati dan kasih Al-Fadhil Al-Imam Seluruh pegawai dan kuasa masjid yang dirahimkan di berbagai universitas anak yang paling selaku ahli panel forum pada malam ini, dan juga berbahagia para biu alam yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya anak-anak muda di zaman ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Khairul Fitri selaku moderator majlis pada malam ini, yang dihormati tuan-tuan imam, ahli angkatan kuasa, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kita pada hari ini berada dalam rumah Allah bagi menunaikan salat berjamaah. Seterusnya kita akan mendengar pembentangan forum yang bertajuk Lemah Islam. Forum ini dianjurkan oleh gabungan ahli masjid negeri Pulau Pinang, dan kita yakin dan percaya insya-Allah kutipan pada malam ini adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan di dalam kehidupan melayani kehidupan mereka yang berhadapan dengan berbagai-bagai ilmu dan ragam. Dan kita yakin dan percaya pada masa yang akan datang ini akan dianjurkan lagi suatu forum yang dianjurkan oleh kumpulan majlis masjid-masjid negeri Pulau Pinang bagi mencari dana. Ini merupakan pandangan bagi mencari dana untuk membeli hartanah-hartanah umat Islam asal lahir di Pulau Pinang ini yang kadang-kadang terhakis sedikit demi sedikit di atas dasar pembangunan yang ada umumnya. Ini dapat kita lihat bagaimana banyak tanah-tanah orang lain yang terlepas tangan, sama terkadang ataupun dijual kepada orang-orang bukan Islam, yang menyebabkan orang Islam Pulau Pinang ini akan menjadi pelanggan yang merempat tanah air sendiri. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, tanah pusaka yang ditinggalkan oleh kakek nenek moyang mereka. Kononnya di diskotek pembangunan inilah maka mereka terpaksa berhijrah dari satu tempat ke satu tempat untuk menyelamatkan umat Islam. Maka kita sarankan, kita cadangkan kepada peserta masjid-masjid di Pulau Pinang ini supaya membuatkan satu jabatan besar khas bagi mencari dana untuk kita membeli hartanah-hartanah milik orang Islam akan dijual maupun yang telah dijual orang yang bukan Islam. Pada kita bimbang apa kita berprogram, kita berwacana, kita berdialog, kita berdiskusi
seluruh kaum agar mereka mengerti apa yang kami katakan. Terima kasih kepada sahabat saya Haji Omar Rusi Masjid Seberang Jaya yang cukup indah pada malam ini. Alhamdulillah, saya mewakili pihak gabungan ahli masjid Pulau Pinang ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji kerana berjuang untuk kami mengadakan program jajahan program forum jelajah kali yang ke-7. Boleh kali ke-7. Sebenarnya program ini banyak terbuat di seberang orang utama, dan inilah pertama kali kita buat berada di Kuala Tengah, iaitu Seberang Jaya. Alhamdulillah, pelawaan kami telah diterima dengan baik oleh Tuan Haji. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita akan menampilkan dua ahli panel yang cukup terkenal, dan tanpa saya sebut lagi tuan terkenal, iaitu di kanan saya Al-Fadhil Ustaz Nafiq Malik. Bawah saya. Alhamdulillah. Ya. Malam di mana Ustaz? Ada Ustaz yang cukup sinonim kita pada hari ini, yang cukup mempunyai rating yang cukup tinggi kalau program panjang Ustaz. Dan alhamdulillah, Ustaz Hanafiah ini cukup bertempat dengan kami program di sini. Alhamdulillah, suka main pinang, antaranya ialah main makan cakotiau. Cakotiau yang terbaiknya di sini adalah kampung Belek. Itu pilihnya banyak, insyaAllah. Dan maka insyaAllah Ustaz, alhamdulillah. Dan tadi sempat santai di Maidin BM 400 di Bukit Bertajam bersama Pim Allen. Alhamdulillah. Dan moga-moga datang di Ustaz di sini mencerahkan lagi, mengimarahkan lagi program dakwah di Pulau Pinang. Alhamdulillah. Dan tanpa saya kenal lagi yang pertama kali sebut Pim Allen, saya pun ada tanya lagi pendek tu macam saya macam mana itu sebenarnya saya juga seperti anak-anak muda oleh saya juga zaman yang kita pergi sama Jaidah. Nama betul saya Muhammad Aslan bin Ahmad. Tapi tak payah kita cerita panjang, insya-Allah. Muhammad Aslan bin Ahmad. Tak jauh dari. Aslan ialah ni anak muda, ikon anak muda pada Pulau Pinang. Alhamdulillah, menjadi sebuah terbaik ibu pencetus semua. Yang baru ni alhamdulillah, kita sebagai anak Pulau Pinang bangga dengan dia. Bangga sebab ada anak Pulau Pinang yang betul, yang boleh berhadapan itu betul-betul berdakwah. Dan sampai tadi kita ada di Maidin, kita nak pendekatan dakwah kubur sama anak muda. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita menjaga forum yang terbaik. Saya minta tindakan apa mereka? Kita bertanya ni gagasan haji mereka malam di gabungan ahli masjid Pulau Pinang. Dan kebanyakan ahli masjid ni jadi kami adalah di kalangan kami lah mereka yang punya jawatan di Pulau Pinang. Saya sendiri alhamdulillah di masjid yang berjalan banyak sorok, dan sahabat saya Tuan Izul sebagai timbalan kursi di masjid Petang Jasan. Dan ramai lagi kebanyakan kami lah AJK nak bangunkan, nak gerakkan bagaimana kita dapat masjid kita mampu. Jadi kita gerakkan NGO seperti ini, semoga dapat bantu kawan-kawan kita yang menghadapi masalah di kawasan Surabaya utama ni. Alhamdulillah, bahawa Tuan dan seperti ini mai kita sedekahkan sahabat kami yang meninggal dunia, Tuan, yang banyak bantu kepada masjid Kampung Selamat dan meninggal di Kota Madinah. Waktu Tuan lepas berziarah di Raudhah dalam perjalanan Tuan Allah, maka Tuan dia telah dipanggil oleh Allah Taala, itu Ustaz Haris. Haris Tuan, masya-Allah, bila program-program NGO yang kita buat ni, Tuan, bila masalah banjir ataupun masalah kemalangan kematian, kita orang yang di antaranya terlibat banyak program. InsyaAllah, semoga marilah di kesempatan ini Tuan kita hadiahkan kepada Ustaz Haris. Allah pilih dia Tuan mati di Madinah Al-Munawwarah. Kematian yang tersembunyi. Kita nak mati Tuan, bukan boleh pergi. Manakah nak mati bila? Mati bila nak mati di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Duduk tang mana? Duduk sebelah Osman. Tetapi Allah pilih Tuan Ustaz Haris ni, masya-Allah. Orang yang giatkan dakwah sudah Tuan, Allah pilih dia bahawa kita dapat dapat. Dia Tuan ikut daripada makam Sayyidina Osman. Allah
subur dia, bangga dia. Semalam tuan, saya sempat bertemu dengan seorang sahabat yang satu kampung nama Ustaz Aris. Ustaz ni tuan punya dia Allah Muhammad, setiap bulan dia akan bayar infakkan bil ayam di masjid dia, insya-Allah. Tapi kelas sekali dia kata bukan yang dalam dunia ni nak balik nak kita beli dah bagi buka. Dia telah beli tetapi ayam. Yang hebat dia rasa siapa dah. Bahkan suatu perjalanan dengan banyak ustaz. Siapa yang bayar kita tahu. Bila dia fikir orang tahu Tuhan, dia lah yang wakafkan tetapi ayam ni kamu selamat. Ini tuan orang yang hati mulia jadi insya-Allah. Di kesempatan ini tuan, mari kita hadiahkan al-Fatihah kepada sahabat kita Al-Faris Haris. Semoga beliau dulu berbahagia melihat di samping dalam beberapa pakaian berbahagia bersama Rasulullah alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Masih tuan, semoga insya-Allah kita pakai ini bila kita orang ingat nanti tuan, orang dengar kita mati semua aja kematian, jangan risau tuan. Ya, bila dengar isu kawan yang meninggal, kita isu ada usul kematian sebab kita di dunia tuan, kita pernah sedekahkan dalam hati kepada orang lain. Baik. Tuan, kita masuk ke forum kita ni. Tajuk kita lah lemah Islam dan persoalan yang cukup hebat. Persoalan kita hari ini tuan, Islam cukup menindas. Yang terbaru tuan, bagaimana tuan Islam dikatakan sebagai pengganas. Bahkan Islam jadi bangsa tuan, bagaimana berlaku penguman yang menyebabkan lebih 100 lebih orang hingga di Perancis. Islam juga ditindas. Islam dihina orang ini. Islam dikejar-kejar. Tetapi hukum-hukumnya tuan, bila mana Islam dikejar-kejar, laporan menyebutkan ramai di kalangan orang Islam masuk Islam di Perancis. Sebab ini persoalannya. Rupanya tuan, dunia hari ini tak percaya apa yang berlaku di Perancis. Sebab bayangkan bila awal-awal kematian tersebut, polis Perancis mengatakan paling ke alam hancur, orang yang mati hancur. Tapi heran dah jumpa dia yang elok pula support dia Syria. Jadi rakyat Perancis tuan heran timbul persoalan dan kita mengkajikan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh dunia barat. Dulu kita disebutkan dengan apa dia? Isu Afghanistan, isu Osama bin Laden. No, sama ingat ini tuan. Osama bin Laden, Afghanistan bin Laden. Tuan, kira apa ini kes Osama? Last tuan dapat tangkap Osama dibunuh dilempar dengan laut. Di mana Osama? Base isu tuan. Sekarang Islam dibunuhkan dengan apa? IS. Pengganas Islam. No, Ustaz Muhammad macam tuan, saya tanya kepada Ustaz, saya pemahaman saya dia ajar sebagai seorang moderator. Saya kenal dan saat kali tuan dia kecil-kecil dia tak ada faham. Saya nak biar dia berbual pola. Jadi soalan yang pertama Ustaz, bagaimana Islam kita kembali balik kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam cukup hebat supaya kita sebutkan orang ini anak-anak sekalian, kita sebut anak-anak kembali macam ini. Anak-anak yang masih kecil lagi bahawa mungkin dilahirkan dan cerita betul Islam dan ini supaya kembali balik Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang para sahabatnya tuan yang sanggup berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kasih kepada moderator, sahabat baik saya Ustaz Fikri, anak muda yang menyebabkan saya kagum walaupun dia seorang fokus, tapi pada hari ini dia juga seorang lahir dari dunia berjumpa dengan berdakwah. Saya harap malam ini saya tak cakap banyak, saya nak belajar kepada BUMN. Mudah-mudahan apa yang dituangkan kepada ini menjadi manfaat kepada ini. Soalan yang diberikan kepada saya, subhanallah, soalan yang susah. Bagaimana Islam di zaman Rasulullah SAW? Tentang Islam menjadi satu jiwa yang aman,
mencapai zaman Rasulullah. Rasulullah SAW mulanya mendapat wahyu daripada Allah SWT di Gua Hira ketika umur 40 tahun. Kemudian Nabi menyampaikan dakwah kepada siapa? Kepada isteri dan keluarga. Ada keluarga yang menerima, ada keluarga yang menentang. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan dakwah bersembunyi. Target orang-orang yang tertentu saja. Akhirnya tak ramai mengikut Rasulullah. Dan dalam keadaan itu Rasulullah SAW tetap mendoakan agar Sayyidina Umar memeluk Islam. Alhamdulillah, apabila Sayyidina Umar memeluk Islam, selepas merancang ingin memegang kepada Rasulullah, dia telah mendengar dia ingin membunuh Rasulullah, merancang ingin membunuh Rasulullah. Tiba-tiba dia pergi ke rumah adiknya, dapat tahu adiknya telah memeluk Islam. Dan terdengar surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Alhamdulillah, dia telah memeluk Islam. Dan kemudian dia pergi ke rumah Al-Aqsa, dan di situ dia ketuk pintu. Bila ditanya siapa tu, aku Umar. Lantas saya jawab, Rasulullah dulu. Bukanlah Rasulullah seorang yang lemah. Dan Rasulullah hanya takut kepada Allah, tetapi perasaan silap kepada siapa tu? Aku Umar. Lantas jawab, masa itu Sayyidina Hamzah masih hidup lagi. Bila singa bertemu harimau, baru tahu siapa yang sebenarnya dia kata. Umar tolak Rasulullah, Sayyidina Hamzah tolak Rasulullah ke belakang. Dia bercakap dengan Umar. Bila pintu dibuka, Hamzah bertanya, Umar, kau datang ni untuk apa? Kalau kau ingin mencederakan Rasulullah, kau langkah mayat dulu di kau cedera. Kemudian aku datang. Sayyidina Umar kata, aku datang ingin bertemu Rasulullah dan ingin berdoa Rasulullah. Alhamdulillah. Selepas masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam, Islam diajar, didakwah, disebar secara terang-terangan. Ketika itulah banyak penindasan terhadap umat Islam. Contoh keluarga Yasir, contoh Sayyidina Bilal sendiri. Sayyidina Bilal bagaimana belakangnya habis dirontak, tersiar kulit, mereceh darah, hingga nampak isi. Diheret di tengah padang pasir, diheret di tengah panas batu cengkir, diletakkan batu yang besar di atas dada Sayyidina Bilal. Namun walau makin kuat diseksa, Sayyidina Bilal rasa bahagia kerana hampir dengan Allah yang Maha Esa, kerana itulah dia rasa hebat. Tuan, hebatnya zaman Rasulullah, pada hebatnya Islam adalah kebergantungan mereka kepada Allah. Seolah-olah mereka ni nak mati bersama Rasulullah, nak hidup bersama Rasulullah, nak ikut apa saja yang Rasulullah SAW lakukan. Mereka sanggup berkorban apa saja demi memastikan Islam terus berkembang. Tuan, beza dengan zaman sekarang, orang sekarang tak suka berkorban, suka hidup nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Dapat gaji cukup bulan, bayar bil, bayar duit kereta, bayar duit rumah, duit yang lain tak ada langsung untuk Islam, tak ada langsung untuk tamat masjid, tak ada langsung untuk penduduk, tak ada satu untuk ummah. Yang lain semuanya untuk diri sendiri. Tuan-tuan dan puan, para sahabat walaupun ada masalah kewangan, masalah tak ada makan tempat Rasulullah, keluarganya Rasulullah SAW tidak mengenyangkan anak-anaknya atau isteri-isterinya dengan makanan, tetapi Rasulullah mengenyangkan isteri dan anak-anaknya dengan iman. Itu hebatnya Islam di zaman Rasulullah. Mereka berlapar, tuan-tuan. Mereka hidup dalam keadaan makan sikit-sikit, makan sikit-sikit. Kita hari ini sikit-sikit makan, sikit-sikit makan.